Okey, boleh start. Siapa nak start tu? Saya lah. Saya start dulu. Mana start dulu? Baik Syah. Sekejap Nampak cik? Nampak. Okey. Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Encik Hafiz selaku pemantau. Hari ini saya Muhammad Syarif Samsul akan membentangkan kosongan DKA 18F atau 2 daripada kelas DKA 6B akan membentangkan slide laporan pemantauan latihan industri. Baik, pertama pengenalan organisasi. Syarikat yang saya sedang buat latihan industri sekarang ni adalah nama dia Nifazizah Resources. Alamat tu alamat yang tertera ada seperti berikut. Nombor telefonnya serta nombor pendaftaran. Dan syarikat ini apa yang dia buat adalah buat arkitek, design dan reka bentuk dalaman. Juga lebih kepada yang biasa syarikat ni buat adalah renovate rumah, sambung-sambung rumah, besar-besarkan rumah. Dan saya lupa istilah tu, apa nama dia, kerja-kerja ni dalaman ni apa bahasa Inggeris dia? Interior design. Interior design tu. Itu pun dia buat juga. Jadi carta organisasi adalah seperti berikut, di mana director dia adalah Encik Muhammad Fadli dan yang ada dalam seperti dalam slide ni lah. Engineer dia pun ada, supervisor dia dan seperti itu. Kemudian saya di syarikat Nifazizah Resources ni buat latihan industri dan ditempatkan sebagai boleh kata penyelai tapak lah, ataupun dalam biasa orang panggil, pekerja-pekerja buruh tu panggil kerani lah. Jadi untuk tugas saya kat situ yang diberikan oleh syarikat berkenaan adalah untuk memantau dan menjaga serta mengetahui, menyemak progres yang berlaku di tapak bina lah. Jadi di minggu pertama ini, minggu pertama ini adalah gambar yang di mana saya dan rakan-rakan sepraktikal menyuai kenal sama sendiri. Dan daripada diorang tu pun banyak latar belakang juga. Ada yang civil, ada yang seni bina, dan juruku bahan pun ada. Jadi yang untuk di sebelah kanan pula adalah lokasi tapak binaan, di mana lokasi tapak binaan ni adalah lokasi yang sedang aktif lah ataupun sedang dijalankan. Cuma di nombor 4 itu di Budi 10, Jalan Budi 10 itu di Wangsa Maju itu dah siap alhamdulillah, baru-baru ni minggu lepas, selepas raya kemarin, 2 minggu selepas raya tu baru siap. Itu projek apa tu? Rumah teres, corner lot, 2 corner upgrade besarkan depan, tepi dan belakang. Renovation lah. Renovation. Jadi selepas diberi di minggu pertama ni juga saya diberi penerangan tentang macam ni semua 5 ni semua renovation.
Ya. 5 ni semua renovation yang sedang dijalankan. Staff berapa ramai semua? Staff berapa ramai semua? Staff lebih kurang 15 orang. 15 Masuk general worker. General worker tak? General worker itu bergantung ada subkon dia. Itu saya tak tahu berapa orang. Okay. Berapa banyak dia punya ni. Ini semua staff ni? Ni semua staff bercampur dengan pelajar praktikal. Ada. Okay. Yang kalau untuk dalam lokasi ni yang diberi tugas untuk tengok adalah pada nombor 3 dan nombor 5, iaitu di Jalan Setiawangsa 7 dan juga dan juga di nombor tak ada kat sini nombor 5 bukan. Dengan nombor ada satu yang nombor 6. Nombor 6 tu baru lagi. Di section 5 Wangsa Maju. Tak masuk dalam lokasi tapak ni. Kiranya ada 2 yang saya diberi tugas untuk tengok lah ataupun belajar kat situ. Jadi selepas tu minggu pertama dah briefing, dah bagi penerangan dan dah diasingkan siapa yang jaga site, siapa yang pergi site, siapa yang office dulu. Jadi saya diberi macam pilihan untuk jaga. Saya pilih site dululah. Saya ambil site. Jadi site saya mulaannya di Setiawangsa lah. Jadi di minggu kedua tu saya dah mula dibawa ke site Setiawangsa untuk tengok sini depan mata. Dan ketika tu di Setiawangsa rumah dia pun jadi rumah teres juga. Sebab di kawasan ni kawasan Keramat atau Setiawangsa atau setapak biasanya kebanyakan semua rumah teres. Dan di Setiawangsa ni adalah rumah teres yang dua tingkat. Pada asalnya dia nak upgrade, dia nak tambah depan belakang saja. Tapi sekarang dia dah melanjutkan lagi dia punya untuk naik ke tingkat 3. Jadi kiranya Setiawangsa ni rumah dia adalah 3 tingkat lah. Dan sewaktu saya datang tu kerja-kerja yang telah dibuat adalah sewaktu itu Syah tak dengar. Dengar? Dengar. Amir tak dengar. Amir tolong mute Amir, bising kan? Dan ketika saya datang tu kerja-kerja yang telah dijalankan asalnya footing sudah ditanam semua tu. Yang tu saya tak berpeluang nak tengok. Cuma ketika tu saya on the way, diorang tengah on the way untuk pasang dah siap slab lah. Diorang ni sebelum diorang start kerja ni, diorang ada buat submission lah untuk approval majlis. Ada. Ada. Jadi di minggu dulu ni time tu saya nampak sini depan mata saya berkenalan sini dengan diorang. Diorang di bawah subkon orang Melayu lah subkon dia. Jadi saya banyak belajar dengan yang subkon tu lah. Dia tunjuk yang mula-mula sekadar tengok dulu apa yang dekat belajar dekat makmal di poli dulu. Biasanya memang ada lah, cuma dulu di poli kita pakai yang plaster, yang ni betul-betul pakai simen, pakai yang betul-betul yang untuk construction punya kan. Jadi sewaktu saya datang tu dah nak upgrade lagi dah siap sikit. Masuk minggu ketiga jadi yang ni macam ni lah gambar dia. Masuk minggu ketiga ni dah ikat alih-alih bata sampai semua tu. Jadi rumah dia macam ni. Dia macam ni rumah ni. Cuma dia dah dia depan belakang. Cuma sekarang dia dah sampai dia dah sampai ke slab ketiga lah. Ini rumah lama ni, kalau saya rasa design dia mungkin tahun 90-an 80-an punya design. Betul je. Owner rumah tak silap dia kata tahun 89 rumah ni. 89. Jadi di minggu keempat waktu ni macam clearance lah. Mana barang-barang selepas dah buat slab tu kan tanggalkan dia punya formwork semua. Letak satu tempat. Jadi saya dekat situ yang benda yang saya belajar lagi, benda baru adalah berkenaan dengan tong roro tu. Kita yang bos kadang bagi nombor, kita yang deal macam mana kan dengan dia untuk datang semua ambil. Jadi tong tu datang, bila patut tong tu datang, agak-agaknya bila patut tong tu ni tukar ke atau ganti ke. Di situ abang tong roro tu pun
banyak juga bagi pencerahan, dan pekerja-pekerja tu pun sebab banyak bagi tahu manage macam mana ni kan. Nak bila masanya tu kan. Jadi dan sewaktu ini, ni gambar saya lah. ni gambar saya lah. Waktu ni tengah pembersihan lah, sebab barang time tu barang yang homework semua tu terlampau banyak time tu. Jadi kita nak buat keluar dulu baru untuk sambung ke step ataupun langkah progress seterusnya lah. Jadi di minggu kelima, time tu minggu kelima saya berpeluang untuk tengok dan belajar sini untuk naik ke tingkat 3. Di minggu kedua ni, minggu ketiga ni kayu-kayu semua dah dirasingkan, letak kat atas semua mana yang nak pakai. Antaranya kucai 1-2, kucai 2-3, kucai 2-4. Jadi yang minggu kelima ni dah mula untuk pasang tiang tu minggu keempat sebenarnya dah pasang, cuma tak ada dalam gambar. Minggu kelima tiang dah siap, terus naik taipan, pasang taipan untuk nak masuk beam, letak beam semua. Dan jadi lepas tu rumah dia macam ni keadaan rumah dia. Yang ni tingkat kedua naik tingkat 3, dah step 3 dah. Dalam sepanjang minggu kelima tu banyak benda lah, tiang, taipan, beam serta pasang slab. Disebabkan plywood pun semua time tu cukup, terus plug biar RC pun ada. Terus kita masukkan. Saya berpeluang kat sini, antara yang saya tak nampak sebelum-sebelum ni, cara diorang ikat besi macam mana, cara diorang linkkan besi dengan tiang macam mana. Jadi kat situ saya ambil kesempatan try sendiri lah. Memang awal-awal tu agak janggal lah, susah juga lah yang ini gambar ni. Tapi diorang masih, alhamdulillah diorang tak ketawa kan, malahan diorang membantu lah. Tak mempercilkan saya lah, pekerja-pekerja tu. Dia banyak membantu saya untuk macam mana nak realisasikan benda yang kita secara teori ni kepada praktikal lah. Jadi di minggu ke-6, inilah saya diberi peluang untuk tengok. Minggu ke-6 ni lah saya diminta untuk tengok ke site baru. Atau saya nak tambah sikit. Yang pasal ikat besi tu, dulu politeknik dulu memang ada kursus pada pelajar. Cara untuk buat formwork, cara untuk ikat besi. Kursus dia tu 2 minggu. Cara buat formwork, cara ikat besi, cara untuk konkrit, kursus tu selama 2 minggu. Dia bawah program finishing school. Dulu kita ada dulu lah. Tapi sekarang ni kita dah tak ada, sebab dia bajet dia tinggi. Kos kursus untuk seorang pelajar tu tinggi. Jadi kalau awak berminat, mungkin lepas habis program diploma nanti awak boleh join lah di bawah Akademi Bina Malaysia ABM. InsyaAllah. Tapi sebenarnya tak kisah sebenarnya, sebab awak dah ada diploma. Diploma tu dia lagi mahal daripada segi kemahiran. Jadi apabila awak ada diploma je, dia anggap awak semua dah terror lah. Value awak lebih tinggi lagi. Macam tak silap saya, worker dia orang kena attend kursus lah. Kalau ikut sebenar lah, tapi kebanyakan dia orang tak pergi kan. Tapi kalau ikut sebenarnya, dia orang kena attend kursus kemahiran 2 minggu lah, dia panggil kursus personal binaan di bawah CIDB ataupun bawah ABM, Akademi Bina Malaysia. Okey, teruskan. Okey. Jadi di minggu ke-6, yang ni lah saya diminta dapat arahan baru lah daripada bos besar, daripada Mencon. Suruh kata minta untuk tengok di site baru ni lah, gambar 1 dan 2 ni. 1 dan 2 ni, ini di site Wangsa Maju sebenarnya. Di site Wangsa Maju ni, inilah pertama kali, boleh kata pertama kali lah kot saya tengok kira footing real life lah. Footing yang macam ni rupanya footing, macam yang macam mana cara dia orang buat footing tu kan. Dan ketika ni di section 5, di section 5 teknik pun ketika ini pun dah mula dah pasang untuk formwork untuk step belakang. Jadi saya tak sempat nak ambil pengembangan daripada awal. Saya datang tengok check, dia dah mula dah. Yang cuma dia orang ni berapa orang lah, 4 orang, 6 orang. Disebabkan ramai, dia kerja dia memang agak laju lah. Yang gambar nombor 2 ni, walaupun yang belakang tu tengah settlekan slab, yang depan dah standby lah buat footing, buat besi footing awal-awal semua dah tinggal nak korek lagi.
dia punya tapak footing tu. Indon lah? Dia punya apa? Indon Madura. Indon Madura. Madura. Dia, awak kena kenal juga. Bila awak kerja site, awak kena kenal juga. Dia orang ni Jawa ke, Madura ke, Aceh ke, kan? Dia kalau ada broker yang berdasarkan experience saya, paling bagus kalau Jawa. Jawa dia orang boleh kerja lebih masa, dia orang kerja cepat Jawa. Kalau Madura ni, dia orang bagus. Madura ni bagus. Tapi dia orang ni dia kerja dia tak boleh malam ke, tak boleh lah. Dia punya masa dia je sampai pukul 5 dia balik lah. Kita nak suruh minta tolong dia sampai pukul 6, pukul 7, dia tak nak dah, dia kata pukul 5. Itu Madura punya style. Betul. Yang Jawa tu cik, tu Jawa mana cik yang boleh kerja over lebih masa tu? Jawa Indonesia juga. Bukan Jawa Malaysia, bukan Jawa Selangor. Jawa Indonesia, dia orang bagus. Dia orang kadang-kadang kita tak siap nak kena konflik lah. Konflik tak habis pun dia orang boleh stay up sampai pukul 12 malam, pukul 1, pukul 2 pagi. Jawa ni baguslah. Kalau Madura ni, dia orang selalu bawa isteri. Kadang-kadang wife dia orang datang, wife dia orang pun kerja kat site tu juga, tolong dia. Tapi satu je patah larang dia, awak jangan tegur wife dia. Kadang-kadang awak nak suruh buat kerja apa semua, awak kena beritahu suami dia. Madura ni dia cemburu dia kuat. Padahal kita nak suruh wife dia buat kerja kan, nak bagi arahan buat wife dia pun kerja situ. Tak boleh. Orang Madura ni tak boleh, kita tak boleh cakap dengan wife dia. Dia kuat cemburu. Orang Madura ni dia kuat cemburu. Kalau awak pernah masuk kampungan dia orang kat Indonesia, dia lain macam sikit Madura ni. Dah kampung dia orang pun orang Cina tak boleh masuk. Kalau nak berniaga kena masuk Islam dulu lah. Orang Cina nak berniaga lah kampung dia orang kena masuk Islam. Dia orang Islam dia orang kuat lah Madura ni. Dia orang semaya apa semua okey. Betul. Teruskan. Yang jadi untuk gambar ketiga pula di sini untuk pasang BRC untuk slab tingkat 3 lah. Yang BRC ni kira peluang saya berpeluang untuk tengok lah BRC ni. Sebab yang waktu set tingkat 2 saya tak sempat. Saya tengok yang tingkat 3 ni cara diorang pasang semua. Dan kemudian selepas dan seterusnya untuk gambar ke 1, 2, 3, 4, 5 gambar kelima ni pada minggu tu keesokan harinya saya pergi ke hari tu saya pergi ke section 5 juga. Pada saya buat half lah, setengah hari seluang masa, setengah hari saya tengok dekat section 5. Jadi ketika tu diorang tengah korek lubang footing lah untuk nak masukkan untuk nak buat footing tu. Dia gambar nombor. Berapa minggu semua sekali? Ini satu dua dekat tak sampai 3 minggu lah. Tak sampai 3 minggu. Tak, maksud saya dah berapa minggu awak ni LI? Sekarang ni dah minggu ke berapa Tapi yang saya buat ni sampai minggu ke 10 Minggu 10. Awak dah berapa minggu lagi nak habis? Ada lagi 1 bulan. Sekejap ni 25. Kalau 30 masuk 30 ni 1 bulan setengah lagi. 1 bulan setengah lagi 1 bulan setengah lagi. Okeylah, saya rasa tak apalah, cukuplah awak present. Saya bagi format lah kepada awak. Saya pun puas hati dengan apa yang awak tunjukkan. Walaupun saya tahu awak present tak habis lagi kan. Tapi saya pun rasa okeylah. Awak punya presentation saya pun dah puas hati. Cuma saya boleh bagi format pada awak lah. Based pada penat lelah awak, experience awak. Cuma apa yang akan mempengaruhi markah awak ialah buku log semua tu lah. Kena upload lah. Di mana yang dikendaki tu. Kalau awak boleh upload semua, saya boleh bagi awak format lah. Untuk presentation ni saya boleh bagi format. Tapi yang lain-lain tu awak kena bagilah. Yang lain-lain tu awak kena bagi. Dan saya pun puas hati lah. Yang awak buat memang nampak awak tahu tentang kerja lah. Itu yang penting. Kita bukannya nak tengok sangat. Kita cuma nak tahu awak tahu tentang apa yang awak buat dekat sana. Jadi LI ni memberi manfaat lah pada awak kan. Macam mana dekat site yang sebenar. Politeknik tak mampu nak tunjukkan pada awak. Jadi awak kena pergi LI dan awak dapatkan daripada pengalaman. Benda ni pengalaman bahagia.
Kalau awak masuk kerja kontraktor, pengalaman lah yang berharga. Kalau awak masuk konsultan, awak punya sertifikat tu yang berharga lah, diploma ke ijazah. Okey, sebelum tu saya nak tanya ada apa-apa masalah tu sepanjang LI? Alhamdulillah tak ada apa-apa lah. Environment sihat semua okey. Alhamdulillah. Cuma saya minta jaga SOP. Sebab sekarang ni COVID pun dah gila-gila dari KL berarti. Diorang pun kerja-kerja Indonesia ni awak kena jaga jarak lah. Dan kena sentiasa pakai face mask lah. Diorang tengok tak pakai face mask tu. Awak kena pakai face mask dan juga kena sentiasa cuci tangan. Pakai sabun ke, kena sentiasa cuci tangan lah. Kalau pakai sanitizer kan mahal pula kan, cuci tangan. So pakai sabun. Okey, so saya harap awak sihat lah dan jaya tamatkan LI awak ni. Okey, itu saja. Okey, baik. Terima kasih. Okey, Amir, boleh start. Baik, terima kasih Encik Sekejap, Okay, saya tutup. Encik, saya start Encik. Ya, Mek. Tunggu kawan awak dia tengah share screen. Okey Encik. Syarikat sama ke, Amir? Syarikat sama Encik. Okay. Tapi saya kat site lain. Okey, teruskan. Assalamualaikum. Muka awak mana tak nampak muka? Cuba tunjuk muka sikit. Wah, rambut panjang lah. Encik. Jauh-jauh sikit tak nampak. Dah Encik. Wah, dah macam pekerja Indon dah awak. Berjemur Okey, Encik. Berjemur. Okey, teruskan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Amin Uzan Ahmad Rizwan. Saya dari resource dan saya untuk pergi syarikat adalah architect designer dan bentuk dalaman. Mei, nanti kalau kau nak next kau bagi tahu Dan, Mei. Next. Next lah, next. Okey. Okey, catat organisasi adalah di Fazila Resource iaitu Encik Fazli. Dan bawah dia adalah engineer, admin eksekutif, site supervisor and pekerja. Okay, next. Encik, yang laporan minggu pertama ni dan kedua adalah siswa kenal pekerja office dengan majikan dan juga pekerja intern. Yang minggu pertama ni kami siswa kenal, suruh kenal, lepas tu buat tender. Yang dekat office tu adalah saya buat tender untuk 10 company. Apa ayat melakukan tender tu? Bukan. Ya, tu dia melakukan tender, menyiapkan dokumen tender ke. Menyiapkan dokumen tender, bukan melakukan tender. Ini ayat Indon ni awak pakai. Okey, teruskan. Okey, minggu ketiga. Encik, minggu ketiga ni saya dah dapat site dekat Jalan Ipoh. Kat sana saya dapat daripada permulaan sekali, daripada hacking rumah sampai habis. Maknanya start daripada rumah tu sebiji, hacking. Maknanya pecahkan habis depan sampai ke belakang untuk naik daripada 1 tingkat ke 2 tingkat. Kerja ni ambil masa dalam 2 minggu je untuk pecahkan satu biji rumah. Termasuk dia punya foundation je ke? Apa Encik? Dia punya footing dia pun keluarkan ke macam mana? Ke footing dia kan? Footing dia sama sekali. Lepas tu minggu ke-5 next. Minggu ke-5 Encik, bila dah clear semua, rumah tu dah kosong habis, puas. Lepas tu kita orang korek lubang.
dalam 14 footing nak buat. 14 footing. Okey, yang ni kerja-kerja ni Encik. Ikat besi untuk footing. Lepas tu ikatkan tiang sekali. Lepas tu ada kolom bahagian ground floor. Tu pipe apa tu? Gambar ada beam. Gambar nombor 3 tu, pipe apa tu? Yang mana Cik? Tu gambar tu. Pipe apa tu? Pipe tu. Tu untuk piping Cik. Itu untuk saluran haji. Saluran haji ya. Betul. Awak terlibat buat manhole semua buat lah. Saya buat Cik. Saya ada sekali waktu tu. Okey, yang minggu ke-7 dan ke-8 ni lepas buat footing tu, lepas dah konkrit semua tu ground floor. Maknanya ikat tiang, dah naikkan tiang besi tu, lepas tu dah ikat beam ground floor, lepas tu letak ni BRC. Lepas BRC tu panggil ni lori konkrit dengan crane datang untuk konkrit. Okay, next. Minggu ke-9 ke-10 ni Cik. Lepas tu buat slab untuk itu minggu sekarang ni Cik. Saya tengah buat. Okey, kalau tengok gambar nombor 2 tu kolom tu dia pasang formwork kan. Cik, dia pasang formwork tu. Kolom tu. Awak tengok dia tegakkan kan. Dia tegakkan kolom tu. Nampak tak? Dia letak kayu untuk tegakkan kolom. Ya Cik. Itu berapa mm tu? Dia punya verticality dia. Ketegakan dia tu paling kurang berapa mm? Dia punya ketebalan Bukan ketebalan, dia tegak dia. Dia mesti tegak berapa, dia tak boleh lebih daripada berapa mm. Kan? Kolom tu dia tak boleh sengit tu tak? Dia mesti betul-betul tegak. Macam ni Cik tak faham Cik. Tinggi. Kolom tu dia tak boleh sengit tu tak? Ya Encik, dia guna ni dia guna level tu, guna laser, kasih straight. Okey, berapa mm? Paling kurang? Paling kurang Yang dia punya tebalan Cik kan? Tebal kan? Bukan, dia punya sengit dia. Sanding dia. Sengit Cik. Yang mana Cik? Kayu dia ke Cik? Kayu dia ke apa? Tak, tiang ni dia mesti tegak, dia tak boleh sengit tu tak? Betul. Okey, kalau dia sengit berapa mm paling kurang? Paling kurang itu dalam 2 ke 3 mm rasanya Cik. Lebih kurang 5 mm. 5 mm dia punya verticality dia tu 5 mm. Kalau lebih dia akan tolak pakai kayu tu, betul tak? Ya Cik. Nampak gambar tu dia tengah tolak tu. Itu yang dia buat tongkat tu Cik, kiri kanan depan. Dia orang pakai apa? Dia orang pakai benang ke? Dia orang pakai total station ke apa? Untuk pugakkan dia. Maksudnya dorang lepas tu dorang tolak homework tu, kasih dia straight, baru ketuk paku tu, kayu-kayu. Okey. Okey, teruskan. Okey Encik. Okey, teruskan. Kita habis dah. Cik, ada macam ni sedikit perkongsian lah Cik lah. Sewaktu ni tambahan lah, apa ni kira tak tahu lah ni kena benda ke tak. Saya tak sampai kena benda lah kot. Okey. Apa sewaktu yang Jalan Ipoh ni, Amir jaga. Jadi
saya pun kadang-kadang ada berpeluang pergi sekali dengan dia tengok dekat sini kan. Kadang-kadang habis shift tu pergi tengok dengan dia. Ada satu hari tu minggu ke berapa tadi kat Bata tu. Minggu ke berapa? Minggu ke-6. Kau ikat Bata minggu ke-6 minggu 6, minggu 7 minggu 6. Minggu ke 5 ke 6 ni ada satu hari tu dia basah tau. Saya tak perasan. Jadi ketika itu saya terpijak, habis ada punya ground beam dia, bata untuk nak laluan ground beam ni kan. Ground beam dia tombang dan ketika itu tombang tu saya mula takut saya cakap alamak apa saya dah buat ni kan. Itu yang esoknya ada salah faham sikit dengan Amir. Amir kata saya nak sabotage dia punya side lah. Padahal tak pun. Tak ada Encik. Saya gurau je. Benda tu boleh tutup balik. Yelah, itu saja je lah cerita. Aduh. Dia kalau buat kesilapan kat site sebenarnya make sure jangan melibatkan kos, dia awak kena ganti rugi. Nanti awak kena kontrak lah apa semua kan. Awak dia akan ikat kontrak dengan awak 10 tahun, gaji tak naik. Macam-macam lah. Satu lagi awak kena hati-hati lah nak pijak apa semua, kena hati-hati. Betul Cik, kena pakai safety boot juga. Takut paku. Safety boot satu hal, satu lagi kalau boleh tempat bahaya jangan pergi sangat lah. Tempat bahaya jangan pergi sangat. Saya ada pengalaman kawan saya, classmate saya zaman saya belajar dulu. Dia anak seorang kontraktor. Dia kerja dengan syarikat ayah dia. Tak sampai setahun dia kerja, dia meninggal dekat site. Uish, Allah. Sebab apa Cik? Siling kapur jatuh atas kepala dia. Siling kapur. Siling kapur tu jatuh atas kepala dia. Masa tu benda tak sangka lah kan. Dia buat kerja renovation, jadi dia pun tak pakai safety helmet. Kepala dia pecah. Jadi awak kena hati-hati lah. Simen kapur. Itu daripada tingkat berapa tu Cik? Simen kapur pecah. Simen kapur tu berat juga tu perkara ni. Tu jatuh daripada tingkat berapa Cik? Yang simen kapur. Simen kapur. Tak ada, jatuh dia rumah satu tingkat je. Dia tak adalah jatuh daripada tinggi, tapi sebab simen kapur tu dia berat juga kan. Kena kepala dan dia tak pakai safety helmet, menyebabkan kepala dia pecah. Allah. Dan dia meninggal masa tu dah lama dah. Masa zaman saya mula-mula kerja, saya start kerja umur 24. Betul. Sekarang pun saya dapat bulu lah. Boleh jadi. So kena hati-hatilah. Baik je. Kena hati-hati. Pekerja Indonesia ni walaupun awak nampak dia orang expert, tapi dia orang tak tekankan safety sangat. Kan? Betul. Awak nampak dia orang macam expert je kan, buat tu boleh, buat ni boleh. Tapi sebenarnya dia orang boleh pun, dia orang ilmu dia orang terhad setakat tu je. Kemahiran. Sebab tu awak tengok dekat Indonesia mana ada bangunan gempak-gempak. Tapi dia datang negara kita, dia yang buat. Tapi dia belajar dengan orang kita lah, orang kita yang ajar dia cara macam mana nak buat. So walaupun dia ajar awak kan, walaupun dia ajar awak macam mana, tapi sebenarnya kemahiran tu pada kita, bukan pada dia. Betul. So kena hati-hatilah, kena hati-hati dengan dia orang ni. Dan nasihat saya pada Amir sama juga, kena jaga SOP, jangan lupa pakai face mask. Walaupun tak selesa ke, rasa sesak nafas ke, awak pakailah face mask tu. Lepas tu pakai safety helmet, jangan lupa pakai helmet. Dan juga safety boot. Okey. Dan ada satu pengalaman lagi, saya pernah buat juga pemantauan LI pada seorang pelajar saya. Cerita ni lebih kurang dalam 7-8 tahun yang lepas. Ada seorang pelajar ni, benda tu tak sepatutnya berlaku pada dia. Dia masa lori nak reverse, dia sepatutnya dia lari lah kan. Tapi dia tak, sebab dia takut lori tu terlanggar, jadi dia tak lari, duduk belakang lori. Menyebabkan dia cacat kekal lah. Kedua-dua belah kaki dia ni jadi lumpuh. Kan.
Jadi dia kata, saya tanya dia kenapa awak tak lari. Dia kata sebab dia takut lori tu accident. Saya kata lori rosak tak apa boleh repair. Dia cakap kat saya, cik tak apa cik, saya buat macam ni saya dapat kerja kat company tu. Saya kata, saya cakap kat dia berapa tahun dia nak kerja dengan dia. Nak kerja dengan dia sampai 10 tahun, 20 tahun sama pencing. Kita kerja dengan company ni dalam 2-3 tahun, lepas tu kita caw, betul tak? Betul. Habis projek kita dah dapat pengalaman, kita masuk company besar, projek besar, kita dapat pengalaman yang lebih besar. Sebab tu tengok dalam bidang civil, bidang kita ni, kita tak stay lama dalam company. 3 tahun, 4 tahun kita dah belah masuk company lain. Baru kita dapat up gaji, betul tak? Betul. Habis projek je kita belah, habis projek je kita belah. Sampai kerja sampai 7-8 company. Ataupun kita set up company, last kali kita set up company kita sendiri. Kan? Kita tak nak duduk dengan company tu macam kerja kerajaan lain. Kerja kerajaan memang sebab pencing. Kerajaan macam saya kan. Lain. So yang penting kita jaga diri kita ni. Kaki kita, tangan kita nak pakai lama tau. So make sure jaga diri kita dulu. Baru kita boleh jaga syarikat yang kita kerja. Kan? Bukan nak saya nak ajar awak supaya tak bertanggungjawab, tetapi berpada-pada. Kan? Tanggungjawab ni dia berbeza. Sampai lori reverse pun awak tak lari, itu bukan tanggungjawab awak. Okay? So jaga diri awak, itu penting. Amir ada masalah ke sepanjang LI? Amir lain tak clear ke? Tak apalah. Kalau ada masalah apa-apa boleh refer pada saya. Jangan diam je. Kalau ada kena bully ke apa, refer lah. Tapi saya tengok tak, cik. Kat sini tak ada bully. Ada tak? Itulah saya tengok muka awak dua-dua orang macam Indo tu. Tak ada siapa berani bully. Biasa encik kena jemur. Ya, samalah saya. Daripada pagi sampai petang. Ya. Tak apalah, ni pengalaman yang berharga. Encik nak tengok ni encik. Apa ni gambar, bukan gambar ni. Apa ni gambar kita orang punya site sekarang. Boleh je encik nak tunjuk. Macam mana awak nak on video tengok macam mana? Tunjuklah. Ni encik. Ini sekarang dah siap buat slab tingkat 1 lah. Itu scaffolding, banyak scaffolding tu. Banyak encik guna. Nak kasih dia tahan tu. Tahan konkrit. Hati-hati sikit lah lalu bawah tu lah. Scaffolding encik. Okey, itu saja daripada saya. So, terima kasih lah pada awak dua. Dan Amir pun sama, jangan lupa upload dokumen-dokumen tu semua dalam data storage. InsyaAllah. Jangan risau, saya bagi presentation, saya bagi full mark. Cuma yang upload itulah yang saya nak tengok full log dan sebagainya. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam cik. Salam cik. Terima kasih cik. Sama. Terima kasih.